Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pantau agenda reformasi bersama saya Irfan Faruqi. Di waktu ini kita akan berikan tumpuan kepada pilihan raya negeri yang akan menjelang tidak lama lagi. Dan dalam masa yang sama kita bawakan juga perkembangan dari Dewan Rakyat yang mana pada hari ini mengemukakan pemberitahuan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berhubung kekosongan luar jangka kerusi Parlimen P161 Pulai susulan kematian penyandangnya Datuk Seri Salahuddin Ayub. Dalam satu kenyataan yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul berkata selaras perkara 54 Fasal 1 Perlembagaan Persekutuan, pihak SPR hendaklah mengisi kekosongan kerusi itu dalam tempoh 60 hari dari tarikh dipastikan Suruhanjaya tersebut bahawa ada kekosongan. Dalam pada itu, Johari memaklumkan bahawa Parlimen telah mengemukakan surat pemberitahuan bertarikh 25 Julai 2023 kepada pengerusi SPR berkaitan kekosongan luar jangka Parlimen P161 Pulai. Selain itu, bagi pihak Parlimen Malaysia, Johari turut merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham dan mendoakan semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Salahuddin, 61 tahun, meninggal dunia di Hospital Sultanah Bahiyah di Alustar, Kedah pada 9.23 malam kemarin setelah ditidurkan selepas menjalani pembedahan akibat pendarahan otak. Kembali kepada perbincangan berkenaan dengan pilihan raya negeri yang akan menjelang tidak lama lagi bermula dengan penamaan calon pada 29 Julai ini. Kita bersama-sama dengan tamu dalam talian Dr. Mazlan Adi, penganalisis politik dan pensyarah kanan UTM. Doktor, untuk waktu ini kita berikan tumpuan kepada negeri Terengganu terlebih dahulu. Selepas daripada penamaan calon, dua bekas menteri besar daripada Barisan Nasional akan ditampilkan dalam pilihan raya kali ini. Dan pastinya kerajaan, the incumbent government di kalangan Parti PAS dan juga Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan juga menamakan sekurang-kurangnya 6 calon untuk di negeri Terengganu. Melihat kepada calon-calon yang sudah pun diumumkan ini, bagaimanakah pemerhatian doktor? Adakah ini pertembungan yang sengit ataupun perakhirannya sudah dapat dijangka siapa yang akan membentuk kerajaan? Ya, kita melihat perkembangan politik di Terengganu setelah Barisan Nasional membuat pakatan dengan Pakatan Harapan. Ini sesuatu yang berbeza jika kita bandingkan dengan pilihan raya yang ke-15 yang lalu di mana berlaku pertembungan tiga penjuru. Dan dalam pilihan raya yang ke-15 yang lalu, Perikatan Nasional yang ditunjangi oleh PAS telah mendapat keputusan yang sangat cemerlang di negeri Terengganu ini. Ini adalah satu cabaran kepada parti yang akan menentang Perikatan Nasional di Terengganu. Tetapi dengan penggabungan Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, kelihatan pakatan baru ini yakin untuk memberi cabaran kepada PAS dan juga Perikatan Nasional di negeri tersebut. Dan saya kira akan berlaku pertembungan yang sengit dengan mengambil beberapa faktor dan juga pembalik ubah politik yang berlaku selepas tertubuhnya kerajaan perpaduan selama lebih kurang 6 ke 8 bulan ini. Boleh doktor kongsikan apakah pemboleh ubah politik yang ketika ini memberikan suatu faktor utama kepada penentuan gelora dan juga rentak pilihan raya negeri khusus di Terengganu untuk waktu ini? Pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pentadbiran kerajaan perpaduan ini kita lihat banyak inisiatif kepada rakyat telah diperkenalkan. Antaranya adalah bantuan-bantuan yang diberikan kepada golongan petani, nelayan dan juga kepada golongan B40. Termasuk orang-orang muda telah mendapat sesuatu yang mungkin menyebabkan berlakunya swing dari sokongan politik, terutama orang-orang atas pagar. Dan pada masa yang sama juga kita melihat beberapa peristiwa penting yang berlaku sebelum daripada pilihan raya yang akan berlangsung ini, iaitu Hari Raya Haji. Orang Pantai Timur ini mereka melihat sambutan Hari Raya Haji itu penting kepada mereka. Melebihi kepentingan sambutan raya Aidilfitri. Dan adakah kemungkinan pengundi-pengundi luar akan pulang seperti mana mereka pulang dalam PRU ke-15 yang lalu,
Ini juga menjadi satu faktor penting kerana dalam pemerhatian saya, PAS mendapat sokongan dan juga lonjakan di negeri Terengganu ini apabila salah satunya faktor adalah apabila pengundi-pengundi luar mereka pulang beramai-ramai, biasanya PAS akan mendapat lonjakan. Apabila ada gelombang misalnya, tahun 1999, gelombang Anwar dipecah pada masa itu, PAS menang. Kerana orang-orang di luar, pundi-pundi luar ini, mereka pulang dengan begitu bersemangat untuk memenangkan PAS pada masa itu. PAS menjadi kerajaan. 2004, PAS kalah kerana tidak ada gelombang. Gelombang Anwar pada masa itu sudah lemah. Dan 2008, 2013 UMNO masih menguasai Terengganu, tetapi pada 2018 berlaku satu gelombang besar di mana penolakan orang-orang Terengganu, terutama pengundi-pengundi luar ini kepada UMNO pada masa itu kerana isu 1MDB dan penolakan terhadap kepimpinan Datuk Seri Najib pada masa itu menyebabkan PAS telah menang besar. Demikian juga 2015 gelombang hijau. Lebih daripada 85% pengundi luar memberi sokongan kepada PAS. Tetapi pada pilihan raya akan datang ini, pilihan raya negeri ini, sekiranya pengundi-pengundi luar ini turn out mereka rendah, ada kemungkinan UMNO boleh merapatkan jurang mereka di negeri Terengganu. Sekiranya pada tahun 1999 gelombang ialah penerimaan terhadap Anwar Ibrahim dan penolakan terhadap ketika itu Perdana Menteri Datuk Seri Mahathir Mohamad, dan kemudian pada tahun 2018 itu merupakan penolakan terhadap 1MDB. Untuk kali ini, adakah doktor dapat mengesan ada usaha untuk mewujudkan gelombang tersebut? Adakah tindakan terhadap Datuk Seri Muhammad Sanusi, Menteri Besar Kedah, juga akan digunakan sebagai usaha untuk mencetuskan gelombang bagi tujuan mencapai hasrat seperti mana doktor nyatakan tadi? Ya, saya lihat pendekatan kerajaan perpaduan ini adalah pertamanya mereka menonjolkan aspek kepimpinan Datuk Seri Anwar, dan dalam setiap kali Perdana Menteri bertemu rakyat mendapat sambutan hebat. Perdana Menteri pergi ke universiti-universiti bertemu dengan mahasiswa juga mendapat sambutan yang begitu hebat. Jadi naratif ini adalah satu perkara yang kemungkinan boleh menyebabkan swing berlaku, terutama kepada pengundi-pengundi partisipan dan juga pengundi atas pagar yang mereka akan membuat keputusan politik mereka ini berdasar kepada isu, kepada apa yang mereka fikirkan wajar. Dan kita lihat ada kemungkinan kerajaan akan menurunkan harga minyak, telah dibualkan di media-media sosial sekarang. Dengan mengambil kira catatan ataupun fakta-fakta daripada statistik yang boleh dipercayai, dan kerajaan sedang merancang untuk melihat kembali mengkaji gaji kaki tangan awam 1.4 juta orang ini, terutama kepada kumpulan sokongan. Bagi mereka, semakan gaji ini adalah satu perkara yang boleh mengembirakan mereka dan boleh menyebabkan mereka swing kepada kerajaan yang mereka fikir telah membela nasib mereka. Saya lihat atas faktor-faktor seperti ini mungkin boleh melonjakkan sokongan rakyat terhadap kerajaan Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Berdasarkan kepada penjelasan doktor ketika ini, seolah-olah doktor lebih cenderung untuk menyatakan bahawa gelombang yang dibawa oleh kerajaan perpaduan itu lebih menguasai minda pengundi-pengundi Terengganu berbanding dengan naratif yang cuba dibangkitkan oleh Perikatan Nasional. Adakah itu yang dimaksudkan oleh doktor, yang mana menunjukkan bahawa akan berlaku kemungkinan peralihan kuasa di Terengganu? Saya fikir di negeri Terengganu pengaruh PAS dan juga Perikatan Nasional itu masih kuat. Naratif dan juga gelombang hijau masih utuh di Pantai Timur, terutama di Kelantan, dan kita tidak boleh nafikan di negeri Terengganu dan juga di negeri Kedah gelombang hijau itu masih wujud. Akan tetapi seperti yang saya sebut, usaha-usaha kerajaan perpaduan ini apabila UMNO dan Pakatan Harapan menjadi kerajaan, mereka mempunyai kelebihan dari sudut tersebut. Kerana kita ingat bahawa pengundi-pengundi ini terdiri daripada banyak kategori. Ada kategori subjek, ada kategori partisipan,
dan kumpulan atas pagar ini lazimnya mereka memberi sokongan politik itu berdasarkan kepada apa yang telah berlaku, apakah KPI yang sudah dicapai oleh kerajaan dan juga parti yang mereka nilai akan membawa sesuatu yang lebih baik pada mereka. Tetapi sesuatu perkara yang harus juga kita ingat bahawa di negeri Terengganu ini kumpulan subjek begitu ramai. Mereka adalah sekumpulan pengundi yang mewakili peratusan yang tinggi. Di sinilah cabaran Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan untuk menguasai negeri Terengganu, kerana saya fikir di negeri ini pengaruh Perikatan Nasional itu masih utuh. Kalau nak katakan adakah Barisan Nasional dan Pakatan Harapan boleh menawar negeri Terengganu itu, saya fikir peluang itu 50-50. Sekiranya Barisan Nasional dan Pakatan Harapan terus menggandakan usaha mereka, kemungkinan mereka boleh menang kursi-kursi terutama di daerah Kemamang, di Hulu Terengganu, di Besut dan beberapa kursi seperti di Hulu Terengganu. Ini adalah kawasan-kawasan kubu Barisan Nasional yang satu ketika itu mereka sangat utuh di situ. Tapi dasarkan kepada pemerhatian doktor, memandangkan barisan calon daripada Barisan Nasional sudah pun diumumkan, adakah ini merupakan satu pengenalan ataupun calon-calon yang komprehensif dan utuh untuk berdepan dengan cabaran yang doktor nyatakan tadi untuk menguasai kembali undi-undi subjek yang ketika ini merupakan penentu kepada penguasaan untuk kerusi dalam Dewan Undangan Negeri Terengganu, doktor? Ya, lazimnya isu yang sentiasa melanda Barisan Nasional dan UMNO di negeri Terengganu ini adalah isu calung. Tetapi saya menilai ada beberapa muka baru yang diperkenalkan dan ada beberapa pemimpin yang tidak terpilih sebelum ini. Kita berharap supaya UMNO ini, penyokong-penyokong UMNO ini dapat menerima pencalonan tersebut. Sekiranya berlaku ketidakpuasan terhadap calon ini, mungkin boleh menggugat. Jadi perkara yang mustahak bagi Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan untuk memastikan mereka mendapat sokongan di negeri ini adalah memastikan supaya tidak berlaku sabotaj dalam parti, terutama terhadap calon-calon ini. Ini adalah satu cabaran getih. Saya fikir bagi pihak Perikatan Nasional, mereka tidak menghadapi masalah dari segi calon ini. Lazimnya PAS adalah parti yang apabila dikemukakan calon tersebut, biasanya akar umbi mereka akan menerima dengan baik. Menarik bila doktor menyatakan sedemikian, memandangkan pada hari ini ada laporan yang menyatakan bahawa ada boikot terhadap calon yang dikemukakan oleh parti PAS sehingga menyebabkan penyokong di akar umbi mencabut bendera. Sekurang-kurang begitulah laporannya, tapi tidak berlaku di Terengganu, di negeri lain. Adakah perkara yang sama boleh berulang memandangkan persoalan berkenaan dengan boikot dan juga bantahan dalaman parti, bukan sahaja dalam Perikatan Nasional tapi juga Pakatan Harapan ketika ini ada beberapa laporan yang mula ditimbulkan. Jadi adakah itu akan memberikan kesan kepada sokongan dan juga jentera parti sepanjang tempoh berkempen, doktor? Ya, salah satu sebab ataupun perkara utama yang boleh membantukan kemenangan sesebuah parti itu adalah sabotaj daripada parti itu sendiri. Kerana tidak berpuas hati kepada calon yang telah dipilih itu. Itu adalah lazim, sesuatu yang lazim berlaku. Tetapi sekiranya pucuk pimpinan parti dapat turun ke akar umbi memberi penjelasan kepada akar umbi mereka, saya percaya satu masa mereka akan mereka akan boleh menerima, walaupun risiko sabotaj parti itu tetap wujud dalam setiap kali pilihan raya. Baik, terima kasih Dr. Mazlan Ali, pengasis politik dan pensyarah UTM, berikan sedikit imbasan berkenaan dengan apakah yang boleh kita expect atau berjangkakan berlaku di negeri Terengganu sepanjang pilihan raya negeri yang akan berlangsung bermula dengan penamaan calon pada hujung minggu ini. Terima kasih sekali lagi Dr. Mazlan Ali. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini untuk kita mendapatkan maklumat dan juga pemberitaan lanjut daripada Umar Bati Ramayah, Rawatawan Astro Awani di lapangan. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.
Bertemu kembali dalam pantau agenda reformasi berikan tumpuan kepada pilihan raya negeri yang akan berlangsung tidak lama lagi. Pengerusi Barisan Nasional BN Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said mengakui berdepan cabaran getir dalam usaha parti itu untuk merampas pentadbiran negeri itu. Namun katanya berdasarkan senario politik dan ketokohan calon yang dipertaruhkan parti itu, tidak mustahil bagi BN merampas kembali Terengganu pada pilihan raya negeri PRN akan datang. Saya akui, saya kata up he better tu. Up he better. Biasalah. Dah. Nak merebut jawatan macam Piala Malaysia lah. Nak lawan juara bertahan bukan suatu dia ada kelebihan dia. Apatah lagi dia kerajaan dia apa semua sekali. Dia ada kelebihan dia. Tapi kita pun insya-Allah kita ada kelebihan. Sejarah telah membuktikan. Ya kita tengok calon muda pun kita pun ramai. Yang boleh bekas-bekas ketua muda. Yang masih lagi ketua muda. Yang berkelayakan kita ada. Yang ada PhD 3 orang. Yang doktor seorang. Yang para tokoh-tokoh tertentu. Kita seorang tu Timbalan Pengarah Nazim Malaysia, guru sebagainya. Kita campuran lah. Antara golongan muda dan baru. Yang muda, yang tua, berpengalaman. Ini jadi panglima mesti ada. Bukan saja kekuatan fizikal. Tapi kena pengalaman, taktikal dan sebagainya. Itu sebahagian daripada dapatan pada sidang media Barisan Nasional memperkenalkan manifesto untuk pilihan raya negeri bagi negeri Terengganu. Tapi untuk mendapatkan maklumat dan juga pemberitaan lebih lanjut, kita bersama-sama dengan wartawan Astro Awani di negeri Terengganu, Umarbati Ramayah yang sudah pun bersedia ketika ini dan disapa angin sepoi-sepoi dari Terengganu. Apakah pemberitaan ataupun laporan boleh kita bawakan di waktu ini, Umar? Hai Irfan, terima kasih Irfan yang berada di studio ketika ini. Dan kalau Irfan boleh tengok, saya sebenarnya berada di dataran Batu Buruk. Dan Batu Buruk ni sebenarnya ada 2 bahagian ni Irfan. Satu bahagian yang saya berada di sini dan satu lagi adalah bahagian satu lagi. Dan bila sembang-sembang dengan penduduk di sini, mereka bagi tahu sebenarnya yang lebih meriah adalah bahagian satu lagi. Dan apa yang famous kat sini seperti semua yang tahu, kerupuk leko kami dah try, saya dengan Sujen dah try dah semalam jurugambar. Dan hari ni saya mungkin lepas ni nak pergi try pula. Kat sini katanya yang famous adalah ikan goreng tepung kat sini. Itu yang paling famous di dataran Batu Putih khasnya. Dan nasi dagang of course kat sini boleh dia dapat di merata-rata. Itu kat sini apa yang saya boleh gambarkan. Dan berbalik kepada situasi menjelang pilihan raya dan apa yang saya boleh kongsikan di di Terengganu khasnya sebenarnya melibatkan 930,894 pengundi dan menyaksikan 32 Dewan Undangan Negeri. Dan kalau kita lihat pada PRU ke-14, daripada 32 kerusi, 22 dimenangi oleh Perikatan Nasional menerusi PAS dan juga dan Barisan Nasional menerusi UMNO memenangi 10 kerusi itu dalam PRU ke-14. Dan kalau berbalik kepada situasi pagi tadi, saya sempat untuk menghadiri pengumuman manifesto daripada Barisan Nasional Terengganu di mana diumumkan oleh pengerusi negeri Terengganu Datuk Seri Ahmad Said sebentar tadi. Dan apa yang dikongsikan beliau adalah Barisan Nasional Terengganu mengumumkan manifesto melibatkan tawaran 5 teras dan dengan 48 strategik sekiranya diberi mandat kepada parti itu untuk menang dalam pilihan raya negeri yang akan diadakan pada 12 Ogos depan. Dan 5 fokus itu adalah melibatkan pendidikan dan agama, kebajikan dan sosial, infrastruktur, ekonomi dan juga untuk golongan belia. Dan kita dengarkan dulu apa perincian yang dikongsikan oleh pengerusi BN Terengganu Datuk Seri Ahmad Said sebentar tadi. BN Terengganu telah pun menggariskan perkara di manifesto yang akan kita keluarkan sempena pilihan negeri kali ini. 2 perkara yang saya nak highlightkan pada hari ini yang melibatkan mahasiswa dan golongan muda, iaitu bagi skim latihan kepada lepasan IPT, IPTS negeri Terengganu, iaitu dalam tempoh setahun, mana anak Terengganu yang dapat ijazah atau diploma akan ditempatkan di mana-mana jabatan kerajaan ataupun swasta atau milik syarikat kerajaan negeri supaya mereka mengalami latihan on the job training dengan dibayar allowance oleh kerajaan negeri sebanyak bagi ijazah RM 1,500 sebulan dan bagi pemegang diploma RM 1,200 sebulan dalam tempoh 1 tahun.
Lepas tamat 1 tahun kita tengok balik. Kalau dia masih lagi belum dapat pekerjaan, mungkin kita pertimbangkan lanjutkan skip ini di masa yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berikan nak highlightkan bantuan tambahan one off kepada pelajar-pelajar sekolah berasal penuh. Baru sekarang ni iaitu kita bagi RM600. Dulu kita pernah bagi RM500. Kali ini kita tawarkan RM RM600. Yang ketiga, bantuan bayaran pendaftaran siswa IPTA, IPTS. Dulu kita bagi bayaran RM1,000, sekarang ijazah kenaikan RM1,500, diploma RM1,000 dan juga CJ RM750. Dulu CJ RM500, diploma RM500, CJ RM300, sekarang kita naik balik. Daripada RM750, RM750 naik RM1,000, daripada RM500 naik RM350. Dan bagi ijazah RM1,500. Di samping itu, kita juga kenakan bantuan laptop percuma kepada pelajar-pelajar baru IPTS ayat di Terengganu. Dan yang kedua, bagi yang telah ada laptop, sebagai imbalan kepada ini kajian bersetuju untuk berikan, kita bersetuju, BN bersetuju jika menang nanti kita akan beri RM1,000 gantian kepada laptop yang telah dibeli oleh masa sekarang ini. Yang baru kita beli, bagi yang baru, tapi yang lama tidak ada laptop, kita bagi imbuhan RM1,000 bagi gantian laptop baru. Okey, seperkara lagi yang menarik dalam manifesto itu, Irfan, yang saya ingin kongsikan sebenarnya, Izan. Ada beberapa perkara yang menarik perhatian, contohnya seperti bantuan RM500 kepada mereka yang kahwin buat kali pertama sahaja, ya. Dan selain itu, selain bantuan kepada pelajar-pelajar IPT, ada juga bantuan lain seperti bantuan baik pulih rumah rakyat miskin, iaitu kira-kira RM3,200 untuk setiap tahun. Tabung bantuan penyakit kronik untuk rakyat Terengganu iaitu RM10 juta setahun. Itu antara manifesto, dan sebenarnya manifesto itu telah dilaporkan dalam Astro Awani dan juga astroawani.com. Orang ramai juga penonton boleh mendapatkan perincian lanjut dalam Astro Awani. Dan sebentar tadi seperti yang Irfan sebutkan tadi, pengurusi UMNO juga ada menyatakan bahawa mengakui bahawa BN berdepan dengan cabaran. Namun melihat pada senario politik dan calon yang diketengahkan oleh BN, perkara itu tidak mustahil, dan perkara ini juga sudah dianalisis oleh beberapa orang pakar penganalisis politik juga sebelum ini. Dan kalau kita ikutkan laporan sebelum ini, BN menyatakan keyakinan untuk memenangi lebih daripada 21 kerusi sekaligus dapat membentuk semula kerajaan Terengganu. Dan tapi berbeza dengan PAS, beberapa pemimpin menyatakan keyakinan bahawa PAS boleh merampas dengan 32-0, termasuk merampas semua kerusi DUN yang pada ketika ini dikuasai oleh UMNO. Dan hari ini sebenarnya, Irfan, dia ditetapkan untuk majlis pengumuman manifesto dan juga penyerahan watika. Namun majlis penyerahan watika hari ini ditangguhkan kerana berlaku sedikit bantahan dari akar umbi melibatkan beberapa DUN di bawah 2 parlimen, iaitu Parlimen Hulu Terengganu dan juga Kuala Nerus. Dan jadi pengumuman yang sepatutnya melibatkan pemberian watika hari ini terpaksa ditangguhkan, mungkin atau 2 atau 3 hari akan dimuktamadkan. Itu yang apa dikatakan oleh pengurusi UMNO sebentar tadi. Dan kalau kita lihat pada senario ini, mungkin akan berlaku perubahan dari segi kerusi, dan mereka yang sudah diumumkan sebelum ini mungkin tidak akan kekal sebagai calon sehingga hari penamaan dimuktamadkan pada 29 Ogos hari depan. Dan selain itu, di pihak PAS juga, pastinya persoalan dibangkitkan Umar sebentar tadi berkenaan dengan sama ada persoalan berkenaan dengan bagaimanakah usaha PAS untuk terus mengekalkan kerusi Kuala Terengganu, yang mana juga akan dipertandingkan dalam masa yang sama ketika kehangatan PRN ini. Akan dibawa laporan berikutnya. Terima kasih sekali lagi Umar Bati Ramayah di atas laporan sebentar tadi langsung daripada Kuala Terengganu, dan boleh terus menikmati Kopok Leko sambil mengingat-ingatlah juga kami di sini, ya. Tapi apa itu kupasan dan juga pemberitaan untuk waktu ini. Kita akan berjumpa lagi dalam kupasan berikutnya. Itu sahaja untuk ini. Saya Irfan Faruqi. Sampai jumpa lagi.